Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Dan kita berdoa sentiasa semoga kita berada dalam keadaan sihat walafiat. Kita baru-baru ni ada mendengar khabar rakan kita kehilangan ayah dia yang tercinta satu ujian yang berat yang marilah kita berdoa semoga rakan kita daripada tahun 6 kita berdoa semoga dia tabah semoga dia kuat, dia tabah menghadapi ujian yang sangat besar dalam hidupnya. Dan kita pula masih ada ibu dan ayah ni, kita kena bersyukur banyak-banyak, sayangi mereka selagi mereka ni masih ada. Kita akan menghargai apabila kita kehilangan mereka. Jadi hargailah ibu dan ayah selagi mereka masih ada lagi. Baiklah murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, kita lanjutkan lagi pelajaran sejarah kita pada hari ini. Minggu ini adalah minggu yang ke-29, hari Rabu, 1 hari bulan 9 2021. Sejarah tahun 4, unit yang ke-9, pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Bahagian yang ketiga. Kita jadi tajuk pengasas Kesultanan Melayu Melaka ni cikgu bahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian ini adalah bahagian yang ketiga. Buku teks yang kita akan gunakan pada hari ini adalah muka surat 126, 127, 128 dan 129. Jadi kita akan lihat buku teks sekejap lagi. Standard pembelajaran kita pada kali ini ialah 5.2.3 menjelaskan peristiwa pembukaan Melaka. 5.2.4 menghuraikan asal usul nama Melaka dari pelbagai sumber. K 5.2.5 menerangkan kepentingan sifat-sifat kepimpinan tokoh yang boleh dicontohi. Kat sini parameter suara lah. Okey. Kita lihat buku teks dulu. Peristiwa pembukaan Melaka. Kebijaksanaan Parameswara sebagai tokoh terbilang terbukti apabila beliau berjaya memilih tempat yang baik untuk membuka sebuah kerajaan baharu. Kita tengok kisah dia. Ini berdasarkan buku teks. Yang pertama, Parameswara dan pengikutnya berlayar meninggalkan Sening Ujung. Kita dah belajar sebelum ni Sening Ujung kat mana? Siapa tahu? Siapa tahu Sening Ujung tu kat mana? Sening Ujung tu dekat Negeri Sembilan, Seremban, dan sampai ke muara Sungai Bertam. Parameswara ternampak sebuah perkampungan nelayan lalu singgah di situ. Dia nampak ada orang tangkap ikan. Lepas tu dia pergi tengok. Dia naik kapal ke naik sampan tu? Naik sampan. Parameswara dan pengikutnya di muara Sungai Bertam.
Sungai Bertam kat sini. Ni Sungai Bertam, ni Sungai Ujong, ni Muar, ni Temasek. Para mesuara dan pengikutnya keluar berburu. Para mesuara menyaksikan anjing perburuannya ditendang oleh seekor pelanduk putih. Pelanduk warna putih. Wah, pelanduk biasa warna apa? Warna coklat. Sehingga jatuh ke dalam sungai. Pelanduk tu tahu tak pelanduk? Pelanduk tu dia kecil je tau. Pelanduk dia kecil je. Besar mana pelanduk ni? Nampak tak pelanduk? Kecil je pelanduk tu. Mana kecil? Anjing ke pelanduk? Kalau tengok gambar, kalau tengok video tu, dia pegang pelanduk tu. Kalau anjing dia kalau anjing yang dia pegang mungkin berat tu. Yang ni pelanduk, kecil je. Alhamdulillah guys, ini. Orang kita. Guys. Guys, dapat satu guys. Dapat guys. Inilah murid-murid pelanduk. Kecil je kan? Itulah pelanduk. Kecil kan? Pelanduk ni lah yang tendang anjing para mesuara. Sampai anjing tu masuk dalam sungai. Nampak? Kecil. Macam musang pula ya. Itulah pelanduk. Kita para mesuara dan pengikutnya keluar berburu. Para mesuara menyaksikan anjing perburuannya ditendang oleh pelanduk putih. Pelanduk tu warna putih. Mistik tu. Pelik tu. Biasa pelanduk warna coklat. Warna putih pula. Sehingga jatuh ke dalam sungai. Para mesuara berpendapat tempat itu sungguh bertuah. Dan sesuai dijadikan kerajaan apabila melihat seekor haiwan yang kecil berjaya mengalahkan haiwan yang lebih besar. Para mesuara mengambil keputusan untuk membuka sebuah kerajaan baru sempena dengan nama Pokok Melaka, tempat baginda bersandar. Ini gambar yang dilukis. Dia dilukis para mesuara. Cantik baju dia kan. Warna dia cantik. Ini saja lukisan. Ini pengikut dia. Ni anjing. Ada berapa ekor anjing ni? Beberapa ekor anjing. Pelanduk tu tendang kuat. Pelanduk warna putih pula tu. Para mesuara dan pengikutnya melihat anjingnya ditendang oleh pelanduk putih. Melaka amat dikenali kerana juga sejarahnya. Sejarah Melaka bermula apabila para mesuara putera raja dari Palembang telah terlibat dalam peperangan merebut tahta kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-14. Setelah ditumpaskan oleh Majapahit, baginda telah lari mencari perlindungan ke Temasek. Ini sejarah daripada portal rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Baginda telah lari mencari perlindungan ke Temasek, Singapura, yang pada ketika itu dikuasai oleh Siam. Temasek dikuasai oleh Siam. Dia dikejar Majapahit. Setelah diusir dari Temasek oleh penjajah dari Siam, maksudnya yang usir itu ialah penjajah dari Siam. Pada tahun 1396, beliau dan pengikutnya mengundur diri ke Muar kat Johor, dan kemudian ke Sungai Ujong. Sebelum singgah di Bertam. Mana dia pergi Sungai Ujong dulu, kemudian dia singgah di Bertam, iaitu berdekatan dengan muara Sungai Melaka. Mana Bertam ni ada dekat muara Sungai Melaka, kat Sungai Melaka.
Setelah tiba di Bertam, baginda telah melihat anjing perburuannya ditendang oleh seekor pelanduk putih. Baginda amat kagum dengan keberanian pelanduk putih tersebut dan membuat keputusan untuk membuka negeri di situ. Baginda telah bertanyakan nama pohon tempat baginda bersandar dan pengikutnya memberitahu bahawa nama pohon tersebut adalah pohon Melaka. Maka baginda telah membuat keputusan untuk menamakan negerinya sempena nama pohon tersebut. Macam itu. Hai semua, kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah penubuhan negeri Melaka. Anda semua nak tahu? Melaka amat dikenali kerana keunikan sejarahnya. Sejarah Melaka bermula apabila para Miswara yang merupakan putra raja dari Palembang telah terlibat dalam peperangan merebut tahta kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-14. Setelah ditumpaskan oleh Majapahit, baginda telah lari mencari perlindungan ke Temasek yang pada ketika itu dikuasai oleh Siam. Setelah diusir dari Temasek oleh penjajah dari Siam pada tahun 1396, beliau dan pengikut-pengikutnya mengundurkan diri ke Muat dan kemudiannya ke Sungai Ujong sebelum singgah di Bertam, iaitu berdekatan dengan muara Sungai Melaka. Setelah tiba di Bertam, baginda telah melihat anjing buruannya ditendang oleh seekor pelanduk putih. Baginda amat kagum dengan keberanian pelanduk putih tersebut dan membuat keputusan untuk membuka negeri di situ. Pilihan para Miswara begitu tepat sekali kerana kedudukan Melaka yang strategik. Lokasinya di tengah-tengah tebing Selat Melaka yang menghubungkan negara China ke India dan timur telah menjadikannya tempat yang amat sesuai sebagai pusat perdagangan. Kedatangan pedagang-pedagang Arab serta pedagang-pedagang dari timur dan barat telah menjadikan Melaka sebagai sebuah pelabuhan interport yang sibuk dengan ratusan kapal yang singgah setiap tahun. Seterusnya, buku teks 128, asal-usul nama Melaka daripada pelbagai sumber. Melaka dikenali dengan pelbagai nama yang diperolehi daripada pelbagai sumber. Antara sumber yang merekodkan asal-usul negara nama Melaka termasuklah sumber tempatan daripada negara India, daripada Arab, daripada Barat, daripada tempatan. Inilah buku ataupun kitab Sulalatus Salitin ataupun sejarah Melayu. Sulalatus Salitin menceritakan bahawa nama Melaka berasal daripada pokok Melaka, tempat para Miswara bersandar ketika pelanduk putih menendang anjingnya. Ini pokok Melaka. Apa nama kayu tempat kita berdiri ini? Maka sembah orang kayu Melaka namanya tuanku, kayu ini. Maka ditah baginda, jika demikian Melakalah nama negeri ini. Senang kan? Sulalatus Salitin. Senang kan nak bagi nama? Apa susah-susah? Senang. Nak bagi nama senang. Tengok kiri kanan. Jadi nama. Dulu. Ya, ini dia punya buku. Buku Sulalatus Salitin. Ya, okey. Kemudian nombor 2, sumber Arab. Sumber Arab ni menyebut Melaka ni sebagai Malakat, yang bermaksud perhimpunan segala dagang. Itu Malakat. Ini orang Arab. Kemudian sumber India. Sumber India mengikut mitos Hindu menyatakan Melaka disebut sebagai Malaka, iaitu pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. Lagilah tinggi. Lagilah tinggi dia punya. Dia meletakkan Melaka tu begitu hebat sekali. Pokok yang pertama dia kata di alam semesta. Kemudian daripada sumber Summa Oriental,
Nama Melaka berasal daripada perkataan Malaka yang bermaksud tempat perlindungan. Ini kepelbagaian sumber yang merekodkan asal-usul nama Melaka membuktikan Melaka sebagai pusat pertemuan pelbagai bangsa dari seluruh dunia. Pembukaan Melaka telah menjadi asas kepada pemerintahan kerajaan-kerajaan selepasnya. Kita perlu bersyukur dan menghargai warisan negara serta bekerjasama menyumbang kepada pembangunan dan kemakmuran negara. Okay, ini cikgu kemas kini kan lah, ya. Cikgu tulis balik, cikgu type balik, sama juga. Cuba kita lihat asal usul nama Melaka. Nombor 1 sumbernya ada tadi daripada 4. Tadi kalau buku teks kan nampak buku surat ini, buku surat ni. Jadi cikgu buat dalam satu je, dari satu tempat, senang nak tengok. Okey, tengok asal usul nama Melaka, ya. 1, Surah Latus Salitin. Nama Melaka berasal daripada nama pokok Melaka, tempat Parameswara bersandar ketika pelanduk putih menendang anjingnya. Kemudian bersumber Arab tadi ada dalam buku teks juga menyebut Melaka sebagai Malakat yang bermaksud perhimpunan segala dagang. Orang-orang pedagang-pedagang datang kat situ. Melaka sebagai Malakat, Melaka. Malakat Melaka. Melaka juga dikenali sebagai Mulaqah. Mulaqah yang memberi makna pertemuan. Kemudian yang ketiga sumber India. Nama Melaka daripada sejenis pokok iaitu Amalaka. Dia kata nama Melaka diambil daripada sejenis pokok iaitu Amalaka. Nama pokok itu maksud pokok yang mempunyai buah yang masam. Mitos Hindu percaya pokok tersebut merupakan pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. Mitos ni ada perkara-perkara yang pelik-pelik lah macam tu. Dia kata pokok tu adalah masa jadi alam semesta ni pokok yang mula-mula tumbuh ialah pokok Melaka. Macam tu. Okey, nombor 4, Summa Oriental. Nama Melaka berasal daripada perkataan Malaka. Perkataan tersebut membawa maksud tempat perlindungan. Semuanya yang bagus-bagus lah, maksud dia. Seterusnya, yang ini sifat kepimpinan Parameswara yang boleh dijadikan teladan. Ini adalah merujuk kepada standard pembelajaran K 5.2.5. Menerangkan kepentingan sifat-sifat kepimpinan tokoh yang boleh dicontohi. Kat sini Parameswara lah. Ini pun cerita Parameswara. Ni sebenarnya cikgu dah sediakan. Kita cuba baca dan cuba fahamkan sifat kepimpinan Parameswara yang boleh dijadikan teladan. Okey, ada berapa cikgu dah sediakan? Ada 11. Ada 11 sifat. Kita baca dan cuba ingatkan sifat-sifat ni. Nombor 1. Parameswara bermuafakat dengan para pembesar dalam membuat sesuatu keputusan. Dia buat keputusan ni, Parameswara dia tak buat seorang-seorang. Dia muafakat. Dia tanya pembesarnya, tanya pendapat. Kadang-kadang pendapat pembesar tu dia lebih baik, lebih rasional. Dia ada sebab dia. Kadang-kadang dia tak nampak. Kadang-kadang ketua ni tak nampak. Bukan semua ketua ni tahu. Jadi dia kenalah buat secara muafakat. Kita pun sama macam tu juga. Kalau jadi ketua rajah, bukan semua benda kita tahu. Kita pun kenalah juga tanya kawan-kawan ni macam mana nak buat. Macam mana nak bersihkan kelas kita ni. Ada kata, apa kata kalau kita beli 3 getah, kita letakkan dekat bawah, nampak cantik. Betul juga tu. Macam tu kan. Ada kelas. Nampak cantik, kemas. Pakai 3 getah. Kelas mana tu? Yang kedua, Parameswara ini bijak. Bijak memilih tempat untuk mendirikan negeri. Dia bijak. Dia fikir tau. Dia fikir. Ni orang bijak ni. Orang bijak ni, dia punya pandangan dia jauh. Fikirannya jauh.
jauh pandangan, jauh pandangan, bijak, fikir, bukan gelojoh, bukan. Dia kena ada sebab, dia kena cari. Kita duduk kat sini ni, kenapa kita pilih tempat macam ni? Kalau kita duduk sini macam mana? Nanti kena panas tak kena panas? Macam tu kan. Kalau beli rumah pun sama. Tengok matahari tu pagi tu macam mana? Adakah dia betul-betul menghadap kat bilik kita ke? Macam tu. Cari tempat yang, pilih yang tempat yang redup sikit. Yang ketiga, para penjual berusaha gigih membangunkan Melaka melalui aktiviti perdagangan. Gigih. Gigih ni apa? Rajin. Rajin, bersungguh-sungguh. Bukan tidur je. Makan buah anggur, tidur. Bukan. Minta orang picit kan? Tak ada. Bangun awal pagi je. Macam mana kita nak bangunkan Melaka ni? Apa yang kita nak buat? Wahai Memandang Menteri. Macam tu dia orang buat begitu. Yang keempat, para mesyuarat menjalinkan hubungan diplomatik dengan China Siam untuk menjamin kedaulatan negara. Zaman sekarang kita panggil kata, kita sebut network hubungan. Hubungan tu penting. Kadang-kadang kita pun kesusahan, kita minta tolong dekat kawan kita. Kawan kita negara lain lah. Kalau kita susah. Kan? Tak cukup duit nak beli vaksin. Pinjam dulu ke macam mana? Contoh. Ada kawan, senang. Kadang-kadang kawan kata, tak apa. Derma macam Arab Saudi. Derma vaksin kat Malaysia. Ambil 1 juta vaksin. Macam tu kan, kawan. Menjalinkan hubungan diplomatik dengan China untuk menjamin kedaulatan negara. Nombor 5, para mesyuarat berusaha bersungguh-sungguh membangunkan sebuah pertempatan kecil menjadi sebuah pelabuhan yang terkenal. Ingat senang ke murid-murid? Daripada kecil tu, dia jadi pusat perdagangan. Agak-agak senang ke susah? Macam kita lah, daripada kita tak ada apa-apa, rumah kecil, sampai kita ada sebuah kilang. Kita ada kilang menghasilkan produk, dan kita jual produk kita, dan kita dapat duit yang banyak selepas kita jual produk kita, dan kita menjadi kaya. Senang ke susah? Susah. Itu yang para mesyuarat ni, orang kagum dengan dia. Namanya disebut. Sebab dia ni, tengok sikap dia. Berusaha, rajin berusaha. Siapa yang rajin, insya-Allah dia nak kena rajin. Kalau malas, dia tak dapat. Keenam, para mesyuarat mewujudkan sifat kegigihan dalam diri setiap individu untuk melakukan sesuatu perkara. Bukan diri dia saja yang gigih. Sebagai pemimpin, dia kena dorong pengikutnya gigih juga. Itu pun lagi payah. Suruh kita sendiri gigih pun belum tentu. Lepas tu kita nak suruh pengikut kita gigih. Kita kena jadi contoh. Kita gigih, barulah mereka tu gigih. Kan? Bukan senang kan? Tak percaya buat. Tak percaya buat. Memang susah. Kan? Para mesyuarat telah buktikan yang dia itu telah berjaya. Para mesyuarat mendidik masyarakat agar rela berkorban masa dan tenaga demi tanah air. Untuk berjaya kena berkorban. Tanam modal, investment, keluarkan dulu apa yang ada, duit ke, tenaga ke, sebelum kita mencapai kejayaan. Nanti benda tu akan datang, pulang balik, keuntungan tu akan pulang balik. Tanam modal dulu. Dia tak boleh tak ada tanam modal. Tiba-tiba nak berjaya, tak nak ada pengorbanan. Nak senang-senang duduk-duduk. Nanti kejayaan tu ketuk pintu kat depan rumah. Ketuk pintu. Tok. Assalamualaikum. Siapa tu? Kejayaan. Ada macam tu. Aduh. Tak ada kan? Kita kena keluar cari kejayaan tu. Usaha. Dan bila berusaha, itu namanya, kalau kita berusaha tu, kita nak bertakwa. Bila bertakwa, maka Allah akan tambah nikmat. Bertakwa, berusaha. Itu yang inilah yang nak kita jadikan contoh ni. Bila kita belajar sejarah, kita jadikan sejarah itu sebagai pengajaran kepada kita. Sebab benda tu dia berpusing, dia sama je. Nilainya tu sama. Dia, sejarah ni mengingatkan kita
kepada nilai-nilai yang baik yang perlu kita ikuti. Ya. Para miswara melahirkan individu yang berpandangan jauh dalam membuat satu keputusan untuk membangun tanah air. Melahirkan individu maknanya dia kena tanamkan kepercayaan di kalangan pengikutnya bahawa apa yang dilakukan itu akan membawa kejayaan pada masa akan datang, memberi keuntungan kepada dia dan juga generasi akan datang. Melalui apa? Melalui pendidikan. Mesti pada masa seorang yang bijak, mesti mempunyai banyak bacaan, mesti berguru. Bukan tiba-tiba aja dia tahu macam tu. Kena usaha. Menggalakkan rakyat untuk menuntut ilmu. Setelah mereka berilmu, barulah mereka mempunyai pemikiran yang positif, berpandangan jauh, pemikiran yang tajam. Bila tajam tu kan, berperang, pisau tu kena tajam, barulah dia boleh menundukkan, menjatuhkan musuh. Para miswara ini dia berdaulat. Apa maksud berdaulat? Berdaulat ini maksudnya ialah mempunyai kuasa atau hak yang tertinggi atas sesuatu hal. Raja berdaulat. Raja berdaulat. Di Malaysia, siapakah yang berdaulat? Raja. Raja mempunyai kuasa yang tertinggi. Yang tertinggi. Kalau ada orang dijatuhkan oleh mahkamah bersalah dan dipenjarakan dan dia telah kehilangan kemudahan sebagai, kalau dia penjawat awam, dia kehilangan gaji, kehilangan kerja, kehilangan pencen dan sebagainya, dan dia tidak boleh melakukan perkara-perkara yang orang biasa lakukan. Jadi tapi apabila memohon pengampunan di raja dan raja mengampunkan, maka dia dianggap tidak melakukan apa-apa kesalahan setelah mendapat pengampunan daripada raja. Nak mengampunkan kesalahan itu mestilah mempunyai kuasa yang tertinggi. Mesti ada berdaulat. Itu yang kena ada berdaulat tu. Supaya berwibawa untuk menjaga rakyat di bawah tu. Dan berwibawa menyebabkan pemerintah diterima oleh rakyat. Diterima. Kenapa jauh ni? Diterima dekat kan? Betul-betul. Cikgu bahasa. Diterima oleh rakyat dan diiktiraf oleh kuasa luar. Para miswara bijak dalam membuat keputusan, sama dengan kata tadi, para miswara mengambil berat terhadap kebajikan rakyat. Rakyat rasa diri mereka terbela, dijaga, maka rakyat secara ikhlas akan berjuang untuk negara, untuk raja negara. Itu dia punya prosesnya begitu. Ada komen dia di video yang sebelum ni, minta adakan soalan dan jawapan. Soalan dan jawapan. Minggu hadapan cikgu akan berikan soalan dalam bentuk soalan peperiksaan. Soalan peperiksaan mungkin akan menjadi tugasan kamu. Soalan dalam bentuk peperiksaan. Cikgu akan masukkan untuk memberi pengukuhan sebagai cara nak mengukur ni, kamu ni faham ke tak faham. Apabila kamu dapat menjawab soalan tu, kamu faham. Kalau tak dapat menjawab, kamu kurang faham. Bila kurang faham, kamu kena baca lagi, kena dengar lagi, kena tonton lagi video ni. Jangan lupa subscribe ya. Yang dah subscribe, cikgu ucapkan terima kasih. Yang belum tu subscribe. Road to 1000 subscriber. Okey, jangan lupa siapa yang ada ni, bagi semangat sikit. Subscribe tu gratis, percuma. Subscribe, beri semangat Sekejap lagi kita target kita lah 1000 subscriber. Cepat nak buat giveaway ni 1000 subscriber. Untuk tugasan minggu ini, memadailah kamu membuat muka surat 75 sahaja. Asal usul nama Melaka tu je. Kamu isi tempat kosong. Mana nak cari jawapan tu? Jawapan tu cikgu ada dah. Cikgu dah jelaskan dah. Cikgu dah bagi dah. Sebelum ni ada jawapannya. Kamu tengok balik
pengajaran cikgu dalam video ini dah ada jawapannya. Kamu tengok nanti adalah kamu nampak ayat tu macam kurang, macam lebih kurang macam tu. Kamu mana yang kosong tu kamu isi lah. Boleh tengok sebelum ni ya, ada. Senang aja, itu tugasan untuk pada minggu ini. Jadi sekian sajalah pengajaran cikgu pada kali ini. Saya rasa kamu faham, boleh menjawab soalan. Dan sampai lagi kita berjumpa pada minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.